Okey, semua bersama aku Beloncah. Kali ni aku nak cerita benda yang sedikit berbeza dari sebelumnya, iaitu misteri gambar Aisyah. Sumpah geng, gambar dia ni aku tak berani tengok sampai hari ni tau. Setiap kali aku tengok, jantung aku ni berdebar dan kepala aku jadi pening. Okey, apa jadi lagu tu? Meh aku nak cerita. Aisyah ni seorang budak kampung yang merantau di ibu kota pada tahun 1984 untuk mencari pekerjaan, dan dia bekerja sebagai operator kilat. Aisyah ni ada sebuah penyakit, iaitu penyakit sensitif terhadap cahaya, dan dia tidak boleh terkena flash lampu. Pada tahun 1984 kamera ada dah jadi pada satu hari kilat dia ni buat satu jamuan tahu untuk staff-staff set dia. Jadi juru kamera waktu tu tidak sengaja tersnap gambar Aisyah depan Aisyah. Jadi Aisyah tu terduduk dan menggelupur, seakik-akik kepala dia ni terkena migrain, seperti dia dihantuk kepala dia ni dengan batu. Aisyah ni menggelupur kesakitan sampai berbuih mulut dia. Dia berada dalam keadaan itu seperti itu sampailah ambulan datang ambil dia. Bayangkanlah betapa lamanya Aisyah sakit. Ketika dibawa ke hospital, Aisyah ni diletakkan di sebuah bilik yang khusus, iaitu tidak ada lampu, dan buka lampu ketika perlu sahaja. Doktor ni fahamlah dengan keadaan Aisyah seperti itu. Dan Aisyah dirawat selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari tu, jurugambar pun datanglah untuk melawat Aisyah dan meminta maaf kepada Aisyah. Jurugambar pun tak tahu yang Aisyah ni seorang yang sensitif terhadap cahaya. Jadi Aisyah dibenarkan pulang dan doktor bagilah ubat untuk Aisyah telan. Aisyah pun putuskan untuk balik ke rumah sewa. Aisyah ni dia duduk rumah sewa sekali dengan saingan dia. Aisyah pun telah diberhentikan kerja sebab penyakit dia dan kondisi dia sangat teruk lah. Jadi saingan dia lah yang bayar rumah sewa tu. Jadi waktu tu saingan dia suggest kepada dia, saingan dia cadanglah untuk Aisyah pulang ke kampung, dengan syarat Aisyah ni dalam keadaan sihat yang stabil dulu, barulah dia boleh pulang ke kampung. Jadi Aisyah pun terimalah cadangan saya dia. Dalam sebulan lepas tu Aisyah pun telah stabil, keadaan dia pun sihat dah. Aisyah pun nak baliklah ke kampung. Aisyah pun kemas barang-barang dia, nak pergi ke stesen bas, nak balik ke kampung. Dalam perjalanan nak pergi ke stesen bas, dia diculik oleh 4 orang lelaki. Dan lelaki tersebut bawa Aisyah ke sebuah gedung yang kosong. Dan Aisyah ni diikat di sebuah tiang dan dirogol oleh 4 orang penculik ni. Salah seorang daripada penculik ni mengeluarkan kamera nak ambil gambar Aisyah. Aisyah pun merayu dan sangat-sangat merayu supaya gambar dia tidak diambil. Dan Aisyah pun ceritalah yang dia ada penyakit sensitif terhadap cahaya dan dia sensitif terhadap flash kamera. 4 orang penculik ni tidak menghiraukan rayuan Aisyah, dan saat dia mengambil gambar Aisyah banyak keping dalam keadaan berbogel dan dirogol oleh 4 penculik tu. Jadi Aisyah ni terkena banyak flash kamera tu, menyebabkan mata Aisyah, hidung dan telinga mengeluarkan darah yang banyak, dan mulut dia ni sedikit berbuih, seolah-olah otak dia dihiris tau. Sakit yang teramat dahsyat. Bayangkan Aisyah berada dalam keadaan seperti itu 4 jam disiksa oleh 4 orang penculik tu. Selepas 4 jam penculik tu nampak Aisyah dalam keadaan sekarat, dia pun memutuskan untuk membunuh Aisyah dengan cara membuang Aisyah ke dalam sungai. Jadi saat dia ni bawa Aisyah ke sungai, dan ketika dia nak lempar tu, Aisyah sempat mengucapkan sumpah yang berbunyi, "Sesiapa yang melihat gambarku yang diambil tanpa rela, aku akan seksa mereka di dalam mimpi dengan kesakitan yang sama yang aku alami. Aku sumpah, dalam matiku sekalipun, celakalah mereka yang melihat gambarku." Selepas mendengar sumpahan Aisyah, 4 orang penculik tu ketawa sahaja sebab dia berasa lucu. Nyawa Aisyah sudah berada di penghujung tapi sempat mengucapkan sumpah. Jadi Aisyah pun dibuang ke dalam sungai. 4 orang penculik itu pun pergi ke bandar untuk mencuci gambar Aisyah dalam keadaan bogel tu. Jadi dia pun upah kepada juru cuci gambar tu dengan upah yang lumayan lah untuk merahsiakan benda ni. Jadi dia pun bolehlah gambar tu hasil daripada cuci tu. Selepas tu 4 orang penculik tadi naik kereta nak balik ke rumah masing-masing. Ketika dalam perjalanan, kereta dia terbabas masuk ke dalam hutan.
dan melanggar sebuah pokok. Jadi pemandu tu terhantuk kepala dengan sangat kuat, menyebabkan dia mati di situ. Itulah kematian penculik yang pertama. Tidak lama kemudian ambulan datang nak ambil siap dia. Jadi 3 orang lah selamat, seorang lagi dah mati dah. Jadi doktor pun rawatlah siap dia 3 orang. Dalam proses nak rawat tu, seorang lagi sayang dia mati akibat pendarahan dalam kepala juga. Jadi 2 orang lah selamat. Dan itulah kematian penculik yang kedua. Tidak lama kemudian 2 orang lagi penculik ni dibenarkan balik. Untuk penculik yang ketiga ni, dia berjalan di tepi sungai. Dan waktu tu kepala dia ni sedikit pening dan dia tersepak satu batu yang besar, menyebabkan dia ni jatuh ke dalam sungai dan mati lemas. Dan itulah kematian penculik yang ketiga. Dan untuk penculik yang keempat ni, dia balik dan dia tidur. Ketika dia tidur, Aisyah datang dalam mimpi dia, mengetuk kepala dia dengan kuat, menyebabkan dia ni tersedar dari tidur. Ketika dia tersedar, memang kepala dia sangat sakit, sampai ke dia mengambil garpu dan dia toreh kepala dia, sampai ke berdarah kepala dia. Dia pun tidak tahan dengan rasa sakit. Dia pun teringat dengan sumpahan Aisyah tu. Dia pun rasa menyesal dengan perbuatan dia. Dia pun pergi ke balai polis untuk report perkara yang sebenar. Penculik yang keempat ni pergilah ke balai polis untuk menceritakan hal yang sebenar. Dia ceritalah yang 3 orang sahabat dia ni pun telah meninggal dunia, tinggal dia seorang sahaja lagi. Polis tanpa ragu memenjarakan dia. Ketika dalam penjara, penculik yang keempat ni masih lagi rasa sakit kepala dan dia mengambil keputusan untuk hantuk kepala dia di sebuah dinding. Dia hantuk sampai kepala dia pecah dan meninggal di situ juga. Operasi mencari Aisyah pun bermula. Polis mencari Aisyah di sekitar sungai tapi tak jumpa. Selepas 2 hari daripada operasi tu, mayat Aisyah pun timbul dan mayat Aisyah ni dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Doktor bedah pun nak ambil lah gambar Aisyah untuk rekod. Ketika doktor bedah nak ambil gambar Aisyah ni, kamera doktor tu mengeluarkan flash, menyebabkan jantung Aisyah ni tiba-tiba berdegup secara tiba-tiba dan doktor terdengar seperti dengusan daripada hidung dia. Jadi walau bagaimanapun operasi bedah siasat ni berjalan dengan lancar. Keesokan pagi, gempar seluruh hospital bahawa doktor bedah Aisyah ni telah mati secara misteri. Siasatan dijalankan mendapati bahawa doktor bedah ni mengambil overdose painkiller. Tak tahulah sama ada dia mati disebabkan sakit kepala ataupun sakit menggulai. Tapi dia mati secara misteri dengan mengambil overdose painkiller. Tidak lama kemudian, gambar mayat Aisyah yang diambil oleh doktor bedah tu berjaya dicuci dan direkodkan di hospital. Sehingga sekarang tidak ada doktor yang berani melihat gambar Aisyah dan menjadi legenda sehingga hari ini. Orang kata kalau melihat tepat ke dalam mata mayat Aisyah akan terkena penyakit misteri dan mati dalam keadaan misteri. Okey, itu sahaja untuk kisah kali ni. Aku harap korang santai dan enjoy. Untuk korang yang belum subscribe, jangan tekan butang subscribe dan jangan tekan butang like. Support Beloncah. Enjoy.